Kita kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan peranan Bulan Sabit Merah di Malaysia. Tepat sekali. Ya, sebab saya dulu bekas ahli. Nasib baik dia tak sambung nyanyi untuk pecah skrin. Okey, nyanyian tu kita tinggalkan sekejap. Sebenarnya kita nak cerita pada anda bagaimana peranan PBSM dalam kita mendepani bencana dan juga COVID-19, dan juga difahamkan PBSM ada beberapa kolaborasi bersama dengan WHO sebenarnya untuk kita membendung bencana dan juga COVID ini. Jadi di studio kami bawakan saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Tuan Haji Hakim Hamzah selaku Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Khabar Tuan Haji, selamat pagi. Baik. Okey, kita cerita tak pengenalan sikit PBSM terlebih dahulu. Kalau peringkat sekolah ni tu mungkin lain lah, tapi ni kita bawa di peringkat kebangsaan peranan yang dimainkan oleh PBSM sebenarnya. Kongsikan terlebih dahulu Tuan. Bulan Sabit Merah Malaysia ni mungkin sebuah persatuan badan beruniform yang terkenal kalau di sekolah-sekolah. Tetapi secara dalam sejarahnya Bulan Sabit Merah Malaysia ni asalnya ialah penubuhan International Federation of Red Cross and Red Crescent apabila berlakunya peperangan di Itali. Jadi seorang yang bernama Henry Dunant telah mengasas Bulan Sabit Merah Malaysia. Palang Merah Dunia untuk membantu kepada mangsa-mangsa yang terkesan ataupun mangsa-mangsa peperangan. Kerana dia melalui satu medan peperangan di Solferino, Itali, beliau dapati yang mangsa-mangsa peperangan ini banyak yang terbiar, yang cedera, yang mengalami kesakitan, tiada orang yang membantu mereka. Jadi beliau telah menubuhkan badan ini untuk membantu orang-orang yang terkesan. Jadi di Malaysia ini ataupun di serata dunia 192 buah bulan sabit merah dan palang merah di sedunia adalah ditubuhkan melalui Geneva Convention sebagai auxiliary kepada kerajaan. Kami membantu kerajaan dalam hal-hal kemanusiaan. Terutamanya di Malaysia ni Bulan Sabit Merah Malaysia disebut di dalam arahan 18, 20 dan 21 MKN untuk membantu kerajaan di waktu bencana. Jadi untuk aktiviti bencana seperti banjir dan sebagainya, Bulan Sabit Merah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan persediaan. Seperti pada bulan September yang lepas, kami telah mengadakan latihan menyelamat menggunakan bot. Dan juga pada semalam sebenarnya kami telah mengadakan sebuah taklimat kesiapsiagaan bencana banjir bersama dengan NADMA untuk memastikan yang ahli-ahli kami sedia maklum dengan SOP yang perlu dipatuhi. Kerana di waktu bencana ni kita perlu clear line of authority. Jadi kalau terlalu banyak orang yang memberi arahan, jadi mungkin kegiatan untuk membantu mangsa akan menjadi kelam kabut. Jadi adalah amat penting semua ahli memahami tentang SOP yang sedia ada, yang ditetapkan. Begitu juga apabila berlakunya banjir dengan wabak COVID-19 ini serentak. Kita ada masalah dua dalam satu. Jadi SOP yang sedikit berlainan perlu diadakan kerana kita perlu memastikan yang di tempat-tempat pusat pemindahan keadaannya tidak terlalu sesak. Kerana apabila keadaan menjadi terlalu sesak, risiko wabak ini untuk merebak akan meningkat. Jadi selain daripada memastikan keadaan pusat pemindahan tidak sesak, tahap kebersihan juga perlu dijaga. Kita kena pastikan yang bekalan air adalah mencukupi. Mungkin juga dengan adanya hand sanitizer, mereka yang berada di pusat pemindahan dapat memastikan kebersihan diri dan kebersihan keadaan sekitar terjaga untuk mengelak wabak ini dari berebak. Baik, kalau kita lihat kepada senario 2014 dulu, senario yang agak teruk, dan jumlah pusat penempatan semula yang perlu dikerahkan dengan segala bantuan yang diperlukan oleh mereka yang terkesan mangsa-mangsa banjir ini, jika kita bandingkan senario itu dengan sekarang, sekiranya perlu ditambahkan lagi dengan SOP yang baru. Adakah kita mampu dan adakah kita telah bersedia untuk menghadapi musim tengkujuh ni? Saya fikir kita sedia maklum akan perlunya penjarakan sosial ni amat penting. Jadi pihak yang berwajib sedang menyediakan tempat-tempat yang mencukupi
untuk memastikan yang pusat-pusat pemindahan ini tidak terlalu padat. Selain daripada itu, Bulan Sabit Merah juga ada menempatkan bekalan-bekalan hygiene kit ataupun kit kebersihan di tempat-tempat yang strategik. Contohnya di zon utara kami telah menempatkan 500 hygiene kit di Pulau Pinang. Kalau di selatan, di Johor, di Pantai Timur, di Pahang dan juga di Sabah untuk zon Borneo. Jadi ini untuk memastikan agar bantuan dapat disampaikan dengan segera dan juga untuk memendekkan jangka waktu kita memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Selain daripada menempatkan hygiene kit ni di lokasi-lokasi yang strategik, sewaktu banjir 2014-2015 dahulu, Bulan Sabit Merah Malaysia telah mengambil beberapa buah kampung jadi kampung angkat kami. 4 buah kampung angkat di Kelantan dan 2 di Terengganu. Di kampung-kampung angkat ini kami telah juga menempatkan bot-bot supaya mereka berupaya untuk membantu diri mereka dan juga ahli-ahli kampung, penduduk kampung untuk menyelamatkan diri apabila berlakunya banjir. Selain daripada menempatkan bot-bot di lokasi-lokasi ini, mereka juga dilatih untuk menggunakan bot ini. Jadi kami menubuhkan apa yang dipanggil community based action team supaya penduduk-penduduk setempat ini tidak perlu menunggu bantuan dari luar. Jadi mereka boleh membantu diri mereka sendiri jika berlakunya banjir. Lazimnya bila ada bencana banjir seperti ini, antara jabatan yang sering kali diangkat untuk membantu masa-masa banjir adalah JBPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi bagaimana PBSM berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi kerajaan lain untuk kita bersama-sama mengekang penurunan COVID-19 dalam kita menghadapi musim terkujuh ni? Kami sering menjalankan latihan menyelamat bersama bomba, bersama APM dan juga NADMA. Ini untuk memastikan yang ahli-ahli bukan saja kaki tangan dan juga sukarelawan-sukarelawan kami yang berada di seluruh negara bersedia dan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk memberi bantuan. Kerana kita tidak boleh turun ke padang sebarangan tanpa kemahiran dan yang diperlukan, kerana ini boleh membahayakan diri kita sendiri. Kerana jika kita tidak tahu cara-cara yang sesuai untuk memberikan bantuan, kita boleh membahayakan diri sendiri dan mungkin diri kita yang mengalami kemalangan yang tidak diingini. Jadi latihan-latihan ini adalah amat penting untuk memastikan yang ahli-ahli kita sentiasa siap siaga dan bersedia untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan latihan disebutkan ini adalah latihan pertolongan cemas asas secara mungkin permulaan. Satu ketika dulu ada program First Aider in Every Home. Sejauh mana kejayaan program sebegitu di kalangan rakyat Malaysia? Program First Aider in Every Home ni ada pasang surutnya. Ada kalanya apabila tahap kesedaran tu meningkat, jadi sambutan tu mungkin lebih menggalakkan. Jadi mungkin perlu diadakan lebih banyak promosi-promosi untuk memastikan yang di setiap rumah ada seorang yang boleh memberikan bantuan. Kerana first aid punya assistance ni ataupun bantuan pertolongan cemas ni amat penting, kerana ia boleh juga menentukan sama ada hidup atau mati seorang mangsa itu. Kerana tanpa bantuan yang segera dihulurkan, mungkin jika berlaku pendarahan dan sebagainya ataupun ada yang tercekik ke, jadi ini boleh menyebabkan kematian jika ia tidak ditangani dengan segera. Jadi tahap kesedaran ini perlu dihebahkan lagi ke masyarakat umum. Seperti mana apabila kami bekerjasama dengan WHO tentang kesedaran rakyat betapa bahayanya COVID-19 ini. Apabila kami melakukan survey di kalangan penduduk Malaysia, ada yang menganggap yang wabak ini tidak berbahaya. Kerana mereka jangkakan sebab mungkin apabila melihat apa yang berlaku di negara-negara Eropah di mana rakyat lebih bebas bergerak, tiada perintah kawalan pergerakan, mungkin di sana hak asasi mereka lebih bebas. Tapi hasilnya kita lihat bilangan kes-kes yang berlaku di sana melonjak sangat tinggi sekali. Berbanding dengan kita apabila kita mengadakan perintah kawalan pergerakan,
kita dapat membendung penularan wabak ini. Dan juga pada suatu masa dahulu kita telah berjaya melandaikan curve-nya, flattening the curve kan. Ada banyak sebenarnya tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di bawah PBSM ni, bukan sekadar satu pasukan beruniform di bangku sekolah yang kita belajar sebelum ini, tapi inilah tugas-tugas mereka dan juga bidang kuasa mereka. Jadi bagaimana kesiapsiagaan anggota dan juga ahli PBSM sendiri untuk kita menghadapi bencana yang di luar jangka sekarang ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga Tengku Juh ini? Bulan Sabit Merah Malaysia amat beruntung kerana ia adalah salah satu sebuah dari persatuan ataupun pertubuhan Bulan Sabit ataupun Palang Merah daripada 192 buah National Society seluruh dunia. Jadi selain daripada usaha Bulan Sabit Merah sendiri untuk melatih dan memberi taklimat kesiapsiagaan kepada ahli-ahli dan sukarelawannya, kita juga mendapat sokongan daripada persatuan-persatuan Bulan Sabit atau Palang Merah di negara-negara lain. Oleh kerana 192 buah National Society ini menjadi ahli International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, kita juga bernasib baik kerana ibu pejabat Asia Pasifiknya berada di Kuala Lumpur sendiri. Jadi segala kemahiran teknikal, keupayaan untuk melatih ada berada di depan pintu kita. Jadi Bulan Sabit Merah telah mengambil langkah positif untuk melibatkan mereka di dalam latihan-latihan mereka, latihan yang kami adakan. Sebagai contohnya, semalam pun saudara Nestor Formagendi, Ketua Unit Bencana dan Krisis Asia Pasifik IFRC, telah turut hadir bersama pasukannya untuk membantu sesi latihan yang telah kami adakan. Dan seterusnya pesanan kepada mereka yang berada di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Pulau Pinang dan juga di Sabah dan Sarawak, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi dalam kita menghadapi musim Tengku Juh ini. Pesanan kepada mereka agar bukan setakat pesanan seperti biasa, tapi juga tambahan SOP-SOP baru berkaitan COVID-19 yang perlu mereka amalkan juga. Silakan. Pesanannya, standardnya ialah yang pastikan kita mengelakkan 3C lah yang telah disarankan sebanyak kali. Crowded places, kan, confined spaces, close conversation atau close communication. Kita juga perlu amalkan 3W, kan, memakai pelitup muka, membasuh tangan dan juga untuk memastikan yang kita sering beringat-ingat. Kerana ini penting untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey. Terima kasih. Dan dalam musim banjir ini ada apa tambahan untuk mereka yang berada di kawasan-kawasan itu? Cuma saya syorkan mereka sentiasa jaga kebersihan kerana ini amat penting. Kerana dengan kita menjaga kebersihan, penularan wabak ini dapat kita putuskan. Dan jangan lupa awasi anak-anak kecil anda, jangan ada yang main banjir, main air banjir. RM1,000 kompaun. Boleh kompaun RM1,000 boleh disaman. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Najib sama kami hari ini untuk berkongsi persiapan bencana dan juga kajian dan kerjasama daripada pihak PBSM sendiri. Kita akan berehat seketika, tapi selepas ini kita akan bawa anda ke Sabah terlebih dahulu bersama dengan rakan penyampai Dr. Simon yang berada di sana. Silakan. Terima kasih dan salam sejahtera. Cerita Pagi Sabah pada hari ini kami bawakan anda dari Bilik Gerakan Bulan Sabit Merah Daerah Keningau. Seperti mana yang anda nampak di belakang saya ketika ini, mereka menghasilkan peralatan perlindungan diri PPE kepada petugas barisan hadapan. Seperti mana yang sedia maklum, pelbagai usaha pihak berkaitan menghasilkan PPE ini wajar diberi pujian kerana secara tidak langsung kita bersama-sama melandaikan COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Untuk menceritakan lanjut mengenai penghasilan PPE pada hari ini, bersama saya Puan Marcella Vincent Lim. Selamat pagi Puan, kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin Puan selaku pengurusi Bulan Sabit Merah Daerah Keningau ini mungkin boleh menjelaskan sedikit mengenai penghasilan PPE pada pagi ini. Ya, terima kasih. Untuk pengetahuan, program kami pada hari ini adalah menghasilkan PPE dan program ini baru saja berlangsung selama 5 hari dan selama 5 hari ini kami telah pun menyiapkan gaun sebanyak 61 helai, tudung sebanyak 370 helai,
dan penutup kasut sebanyak 245 pasang. Dan program ini dibantu oleh 15 orang sukarelawan daerah Keningau untuk sama-sama berusaha menyiapkan PPE ini untuk barisan hadapan. Untuk pengetahuan, kain PPE ini disumbangkan oleh Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah melalui Ibu Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah. Selain daripada menjahit PPE, kami juga membantu pihak hospital mengadakan kempen derma darah, dan kempen derma darah ini akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad ini bertempat di salah sebuah pusat membeli belah di daerah Keningau. Kami mengharapkan agar orang ramai dapat datang untuk membantu tabung darah Hospital Keningau agar menderma darah pada hari tersebut untuk kegunaan para pesakit yang memerlukan darah. Ya, mungkin ada kata-kata semangat kepada petugas barisan hadapan dan harapan kepada orang ramai agar untuk sama-sama kita melandaikan COVID-19 ini. Bagi pihak Bulan Sabit Merah, kami mengharapkan agar pihak barisan hadapan kental dan kuat semangat untuk berusaha menangani pandemi COVID-19 ini. Dan kepada masyarakat agar mematuhi norma baharu yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sekian saja cerita Pagi Sabah pada hari ini. Kita kembali bersama rakan setugas di studio.